Isteri kita bukannya khadam, bukan khadam. Sebenarnya tanggungjawab. Ni ramai orang marah. Menyusukan anak, adakah wajib bagi orang perempuan? Oh tak? Wajib tak? Ini masalah kakak ni. Lepas tu masalah dekat mahkamah. Sebab kita tak tahu hak kita. Bab nafkah, lelaki patut bagi. Contoh orang perempuan dalam Islam, perempuan bagi susu bukan tugas dia. Di susu dada tu kan. Zaman sekarang ni lagilah ramai yang tak nak bagi susu dada. Dia kata rosak my breast. Kuat haji gelak je. Haji buat tenang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat sama-sama kita ini mengingati junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah," atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, apatah lagi dalam urusan kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bandingkan dengan amalan kita, tuan-tuan, belum tentu lagi kita ni boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam kita bertaubat, esok kita buat dosa balik. Pagi kita buat bertaubat, petang tu kita berdosa balik. Jadi nak tak nak kita kena dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana kalau kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad kalau kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan tadi kita tengok anak-anak karya, walaupun kecil, tuan-tuan, disuruhnya selawat, disuruh menyanyi bernasyid dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah salah satu daripada didikan yang Nabi ajar para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada awal dididik dengan agama. Kalau daripada kecil mereka ini dididik dengan apa? Dididik dengan K-pop, maka K-pop lah budak tu. Betul tak? Sebab manusia ini akan hidup bagaimana ia dididik. Jepun, kenapa tuan-tuan tengok dia negara bersih? Saya yakin ramai dalam kat sini dah pernah pergi Jepun mungkin. Dan kalau tak pernah pergi lagi, pergilah kalau ada rezeki lebih. Kalau dah pencen tu, gunalah duit, tuan-tuan. Buat apa simpan? Simpan gaduh pula anak-anak. Kalau dah bagi tu alhamdulillah. Kalau ada lebih, pergilah umrah, pergilah haji, pergilah tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah suruh tengok. Tu yang Allah kata, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Berjalanlah kamu, kata Allah, atas muka bumi, tengok macam mana Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mengingkari akan Allah dan Rasul. Samalah juga kalau kita nak tengok nikmat. Allah kata jalan. Tengok macam Jepun. Macam mana kita tengok negara tu terlalu bersih, tuan-tuan. Baru ni ada seorang profesor, dia profesor pelawat, datang daripada Jepun pergi ke UKM. Saya pensyarah UKM. Jadi dia orang datang ni bagi tahu bahasa Inggeris tak pandai pun. Walaupun profesor, dia tak pandai pun bahasa Inggeris. Tapi kemajuan dia tu mengalahkan bahasa Inggeris. Kalau pergi ke sana tu, cakap bahasa Inggeris, ada yang boleh, ada tak boleh. Tapi jangan, mereka lebih maju daripada kita. Kita cakap bahasa Inggeris bukan main. Isap rokok buang kat bawah. Tai betul. Tak ada faedah otak kat mana, tuan-tuan. Saya tak boleh terima. Kadang-kadang yang buat tu pengurusi surau. Bukan sinilah, ni yang lain. Sedangkan Nabi kata, "An-nazafatu minal iman." Nazafah, kebersihan itu sebahagian daripada iman.
Tu yang kita nak semayang kena bersih. Sebab itu saya kata, macam mana? Sebab pergi negara kafir, pergi ke Jepun, pergi ke Korea, nak tengok orang dia hisap rokok pun payah. Saya baru balik mesyuarat di Korea. Bukan dia orang tak hisap, dia hisap, tapi dia ada bilik khas dihisap. Macam masuk tandas. Dia bukan hisap merata-rata, lepas tu dia nak buang, dia ada tempat dia. Baru ni dekat Alam Anda. Bukan baru juga, lama dah. Depan mata saya ni. Tengah berjalan, tengok apa nama ni? Apa nama tu? Sampah, tong sampah. Tong sampah terbakar. Sebab ada mangkuk tu hisap. Dia tutup kecil dia buang dalam tu. Bukan buang dalam, atas tu ada pasir, patut kau cuah atas pasir tu. Tak, dia letak di dalam tu. Terbakar bang. Sakit hati orang masa tu. Tuan-tuan, ni mentality. Kata sayang Nabi, tapi benda simple kau tak boleh buat. Macam baru ni saya bagi ceramah sebuah negeri. Tak mau bagi tahulah masjid mana. Banyak kali dah saya sebut, nak bagi tahu ni tuan-tuan dan puan, mentality. Tak semesti pakai jubah, pakai serban, pakai songkok, baju Melayu, bersampin bagai kita dah ikut sunnah. Belum lagi. Tengah ceramah, saya ceramah memang tak lama. Paling lama ni pukul 9 saya berhenti dah. Jangan risau. Lepas tu balik-balik lah. Sebab tak boleh lama-lama. Allah, orang pun boring tuan-tuan. Nak tengok lama, tengok YouTube lah. Ni ramai rakam jatuh punya bahu ni. Penuh ni. Tuan-tuan nak bagi tahu, tengah ceramah penuh ni budak-budak muda ni. Penuh masjid sampai ada yang kat luar. Masjid tu macam ni lah, ada cermin lagi kat sebelah luar. Jadi sebab terlalu ramai, orang buka tingkap. Panas. Aircon pun tak rasa dah masa tu. Ni pun dah rasa aircon tak rasa dah ni. Tapi baguslah. Jangan buka, panas. Biar ada sejuk. Tuan-tuan, tengah-tengah ceramah, dekat-dekat pukul 9 tu, tiba-tiba saya nampak ada dua orang. Seorang pakai baju Melayu, seorang lagi pakai jubah. Jubah putih. Duduk dekat sebelah cermin tu. Dia bersembang dua orang. Tengah-tengah saya ceramah, nampak dia berdua tu, nampak macam merah. Ceng, ceng, ceng gitu. Api. Saya pun berhenti tengok. Sebab saya tengah ceramah, kita tengah ceramah, kita nampak tau. Nampak orang duduk tengok sebelah sana. Saya kata apa pasal? Aku tengok. Tengok-tengok ada seorang tu yang isap rokok tu, pakai jubah, isap rokok. Saya pun kata, ni siapa ni isap rokok ni? Saya tu tak tahu siapa sebab nampak tu. Siapa ni isap rokok dalam kawasan masjid ni? Angkat suara tu, mic, tak lupa tutup mic. Satu kampung dengar tu tuan. Siapa pakai isap rokok ni? Ni kawasan masjid, tahu, faham tak ni kawasan masjid? Dia pun pusing. Angkat tangan macam tu. Macam ni lah, rokok kata rokok, angkat tangan. Macam minta maaf. Keluar! Saya halau keluar gitu ke? Keluar! Isap kawasan luar masjid. Tu keluar daripada pagar masjid. Dia pun dua orang tu jalan macam tu, jalan. Nampaklah sebab dia cermin kan. Nampaklah bawah lampu, luar pagar masjid, bawah lampu jalan. Punya hina, bawah lampu jalan isap rokok. Isap. Saya pun kata, macam mana saya pun ulahlah kenapa fatwa haramkan dan sebagainya. Walaupun ada pandangan makruh, tak apalah. Saya ambil pandangan yang haram. Kalau nak panggil makruh, panggillah ustaz yang makruh kan. Saya bertemu dengan fatwa kebangsaan dan fatwa antarabangsa. Habis ceramah, salam, semua salam. Pengurusi AJK salam. Tanya ustaz, ini yang kita mahukan. Apa ustaz? Tegur. Berani ustaz tegur. Lepas tu salam pula yang nombor 2. Sama juga dia kata, tanya ustaz, dah lama dah kami nak tegur. Kami cakap tak dengar. Ustaz cakap kali ni dia keluar daripada masjid. Bagus. Pergi orang ketiga, sama juga. Keempat, saya pelik. Saya kata, kenapa semua cakap tanya ni? Padahal suruh dia hisap kat luar kawasannya. Saya pun tanya, siapa tu? Imam satu. Patutlah. Lepas masa makan tu dia datang. Minta maaf. Kata, minta maaf ustaz, kampung kami ni dah biasa isap rokok kawasan masjid. Saya kata, tahu tak kenapa orang biasa isap rokok dalam kawasan masjid? Sebab Imam satu isap, Imam 2 confirm isap. Ataupun Tok Bilal pun akan isap. Tok Bilal, sebab Bu Bilal tu muda sikit, dia tak isap rokok, dia isap vape. Mentality.
Tu sebabnya kalau nak ikut sunnah Nabi, ikut betul-betul bang. Faham? Kalau fatwa dah keluar haram, mesti ada something. Saya kaji fake science tau tak? Saya kaji kenapa fatwa haramkan ni, haram ni. Kita kaji kenapa tak boleh. Dari sudut sains kenapa? Oh, rupanya paru-paru tu kita boleh tengok pegang. Yang diplastinasi, dia panggil plastinasi. Untuk doktor-doktor perubatan dia belajar. Kita pegang yang isap okok punya paru-paru dengan tak isap okok punya paru dekat UKM. Baru saya faham kenapa tuan-tuan. Sebab dua anggota yang sukar untuk dipindahkan. Boleh, tapi teknologi perlu ada lebih baik. Pertama, paru-paru. Dia tak boleh nak pindah. Katakan orang ada sakit paru-paru kan. Pindah paru-paru. Pernah dengar tak orang pindah paru-paru? Pernah? Belum kan? Ada, dalam kajian ada, tapi belum berjaya sangat. Masih dalam kajian. Pindah paru-paru. Itu satu. Jarang kita dengar saya nak derma paru-paru. Jarang tuan-tuan. Sebab paru-paru ni penting. Bahaya. Tu sebab masa Covid mati sebab paru-paru. Paru-paru yang isap okok paling berskala tinggi untuk kena Covid, yang membahayakan, yang kena tidur tu. Nombor dua, yang jarang orang derma tuan-tuan, dan saya rasa orang takkan derma. Apa dia? Kemaluan. Ada tak? Derma kemaluan. Tu ramai nak tu. Geng-geng pondan yang tertaubat. Dia dah buang dekat Thailand, dah buang kat luar negara. Sekarang ni tengah cari yang betul punya. Nak sambung balik bang, nak sambung. Selepas taubat dengan ceramah. Mana bang? Siapa nak derma? Ni ada seorang, dua orang tengah minta ni. Dah tak ada, dia buang dah. Siapa nak derma? Pengurusi? Tengok pengurusi pun tak nak. Bang, nak bagi tahu dua benda ni, tu sebabnya fatwa haramkan. Tak boleh ubah, tak boleh tukar jantina, tak boleh. Sebab nak tukar balik bukan senang. Ini barang yang sukar, tuan-tuan dan puan. Jadi oleh sebab itu, kita balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. That's why Allah Ta'ala kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat terpuji, yang kita kena ikut untuk kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu mempunyai akhlak yang sangat-sangat terpuji. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang kita nak kejar, dan kita nak tahu macam mana nak dapat kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW apabila kita berada di padang mahsyar. Tuan-tuan dan puan, antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita kena ikut, akhlak Nabi dengan keluarga. Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang berbuat baik dengan ahli keluarga. Nabi SAW kalau tengok dalam hadis, daripada Aisyahnya, daripada Sofiyahnya, daripada Ummu Salamah, yang keluar hadis-hadis keluarga ni adalah isteri-isteri Nabi, orang paling dekat. Bagaimana Nabi menyantuni ahli keluarga dia? Dalam satu riwayat, sahabat tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi ni dengan keluarga dalam rumah? Sebab kat luar dia baik, bagaimana dalam rumah? Isteri cerita benda betul, sebab dia akan jadi hadis. Aisyah radhiyallahu anha, dia banyak cerita apa yang berlaku dalam rumah. Macam mana Nabi mandi, bagaimana Nabi itu duduk dalam rumah, macam mana Nabi dengan anak-anak dia, macam mana semua dalam rumah. Isteri-isteri Nabi yang akan cerita. Kita tak tahu, sahabat tak tahu, kecuali khatam yang paling dekat, Zaid bin Harisah. Tapi banyak daripada isteri-isteri Nabi. Ini sahabat ni tanya, wahai Aisyah, bagaimana Nabi dalam rumah? Apa jawab Aisyah?
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyali ahlihi. Nabi ni akan sentiasa membantu keluarga dia apabila dalam rumah. Contoh, apabila Nabi SAW dihidangkan makanan. Nabi bila makan dengan Aisyah, bila makan dengan isteri-isteri Nabi, Nabi satu perangai, Nabi dia tak biarkan benda tu kotor. Tengok akhlak Nabi tu. Isteri kita bukannya khadam. Bukan khadam. Sebenarnya tanggungjawab. Ni ramai orang marah. Itu orang marah saya dengan Ustaz Zahar Idrus. Sebab kami senaraikan apa benda yang perempuan patut buat dan apa yang perempuan tak perlu buat. Tapi orang perempuan ni hebatnya, tanazalat an haqqiha. Kalau ikut hukum, orang perempuan dia akan dikira nusyus bila? Pertama, tidak mau tidur dengan suami dia. Nusyus lah. Apa pasal tak mau tidur? Sorry brother, esok ada meeting. Dia akan dilaknat sampai pagi esok. Kau ketua pengarah ke, kau timbalan ketua setiausaha ke, kau ketua setiausaha ke, kau tetap kena layan. Satu. Nombor dua, tidak mahu melahirkan anak dia. Dua, nusyus. Cuma ulama tambah bila dia buat maksiat. Maksiat ni dia buat terang-terangan. Berkasih dengan laki sana, berkasih dengan laki dia, suami ada. Itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nusyus. Tapi dalam bab hak dua ni, menyusukan anak, adakah wajib bagi orang perempuan? Kak, wajib tak? Ini masalah kakak ni. Lepas tu masalah dekat mahkamah. Sebab kita tak tahu hak kita. Bab nafkah, lelaki patut bagi. Contoh orang perempuan dalam Islam, perempuan bagi susu bukan tugas dia. Di susu dada tu kan. Kat zaman sekarang ni lagilah ramai yang tak nak bagi susu dada. Dia kata rosak my breast. Kuat haji gelak je. Haji buat tenang je. Betul orang muda tak nak. Tu yang suami tanya, ustaz boleh ke ustaz? Boleh, itu hak dia. Suami tanggungjawab dia belikan susu. Tapi orang perempuan hari ni dia bagi haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Tengok. Ayat kena faham tuan-tuan. Ni saya suruh belajar. Mufti-mufti suruh belajar, ulama suruh belajar. Orang perempuan Allah kata apa? Yutimma radha'ah. Liman arada an yutimma radha'ah. Ayat tu. Sesiapa yang berminat untuk menyempurnakan penyusuan, silakan, kata Allah Ta'ala. Maknanya tak wajib. Jadi tu bila saya sebut itu, Ustaz Zahar Idrus sebut, orang marah, kata apa ni? Ajar orang perempuan untuk malas. Bukan, itu hak dia. Kita kena hargai orang perempuan. Dia tetap, walaupun tak wajib, tapi orang perempuan ada tak yang tak bagi susu? Angkat tangan. Semua bagi. Bini saya pun bagi. Siap, perah lagi. Pergi pejabat, perah. Kadang-kadang sekarang ni lagilah, dah ada alat. Pergi pejabat, bawa beg. Beg kecil je. Apa tu? Botol susu. Dia tengah perah. Kita sebagai ketua jangan tanya pula apa benda tu. Ada dah tu dia punya kerja tu. Jangan tanya banyak. Kita sebagai ketua. Sebab saya tahu staf-staf saya, pensyarah-pensyarah saya, ada yang tu dia pakai senyap, diam-diam sudah. Sebab dia tengah sedut. Tengok, buat juga walaupun waktu pejabat. Suami ada. Anak lintang bukam pun dia tak tahu. Tu sebabnya tuan-tuan, Nabi SAW dia bagikan hak yang terbaik pada suami untuk tunaikan tanggungjawab. Tu orang perempuan dia kena tahu hak dia. Tu orang perempuan dia bila dia tak bagi tu, selesai. Tapi alhamdulillah tanazalat an haqiyah. Orang perempuan semua buat. Bagi susu anak dia buat. Masak bukan tanggungjawab suami, isteri. Tanggungjawab suami. Ustaz mana sempat ustaz? Sekarang ni Grab. Ustaz duit ustaz. Itu sebabnya bila duit, isteri kata tak apa bang, saya yang akan masak. Betul tak kak? Oh kak. Bagi semangat aku tolong korang ni. Kak aku balik. Nak bagikan hak ni. Sebab orang perempuan tu, sebab orang perempuan kata, oh tak apa bang, saya yang akan masak. Saya yang akan basuh baju. Kalau ikutkan suami kena basuh baju.
Tu sebab Nabi dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah, lepas makan saja, Nabi ni akan angkat pinggan nak pergi basuh dengan cawan. Aisyah kata, biar aku ya Rasulullah. Lah, aku ya. Berebut dengan Aisyah. Kita siap tanya, angkat. Macam tu je. Bang, kau ingat apa? Orang gaji. Orang gaji pun kita kena bayar gaji, bang. Isteri apa? Tu dua. Kana fi iyali ahli. Tu Aisyah kata, Nabi membantu isteri. Saya dalam satu riwayat, Nabi menjahit. Nabi jahit baju. Koyak, Nabi jahit sendiri. Dua tiga. Kita hari ni tak pandai jahit, hantar kedai jahit. Isteri pula kata, tak apa bang, saya yang akan jahit. Baju abang biar saya yang pegang. Okey, settle. Ni dah, isteri dah buat semua, tiba-tiba kau nak kahwin seorang lagi. Itu yang soal isteri marah. Tapi kalau kita buat semua, tu sebab saya nak ajar tuan-tuan, buat semua. Susu kita beli, beras kita beli, walaupun harga mahal, kita tetap beli. Buat tenang. Kan? Kita beli, biarlah harga naik, tak ada masalah. Kita beli beras. Nampak? Baju kita basuh, hantar dobi. Semua kita buat, lepas tu kita hantar borang, kahwin seorang lagi. Isteri nak marah? Tak boleh, sebab suami dah mampu, Datuk. Tunjukkan contoh. Kita sama-sama. Tapi itu yang payah, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Ustaz pun dah lepas. Tak lepas. Tapi tuan-tuan, tu nak beritahu, isteri buat yang terbaik dah. Tu sebab Nabi suruh tunjukkan contoh. Tapi hari ni, orang nak kahwin seorang lagi, itu dia kata sunnah. Tapi yang lain dia tak ikut. Kenapa kahwin dua? Sunnah Nabi. Nabi kahwin 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Sedap dia, semua dia tahu sejarah. Tapi dia lupa, sebelum Nabi kahwin tu, apa yang Nabi buat dalam rumah, kau buat dia tu. Baru ni ada seorang kerani dia tu, kerani. Datang-datang dia dengan suami dan isteri datang ke pejabat saya. Dia minta pandangan, Ustaz, boleh tak saya nak minta pandangan nak kahwin seorang lagi? Isteri dia diam. Saya dalam hati kata, Masya Allah, hebat. Isteri datang, dia minta peguam, uruskan. Siapa boleh syadang? Saya kata, sebelum saya tanya bagi peguam, saya tanya isteri, macam mana isteri? Okey tak? Entahlah Ustaz, saya nak cakap pun payah. Dia kerani saya pegawai. Itu sesak nampak tak? Dia kerani saya pegawai dekat Putrajaya. Dia pegawai. Pegawai maksudnya 41 ke atas. Dia ni kerani. Bila dia sebut kerani, saya rasa malu yang teramat. Saya profesor. Sebab saya tak boleh nak bawa isteri saya nak cakap macam tu. Gila kau. Tak boleh bang, minta ampun gitulah. Kawan-kawan buat gurau pun kita takut. Gitu kita. Bini dah lain macam dah. Dia boleh bawa bang, boleh bawa. Saya kata hebat dia. Tapi bila dengar kerani tu, saya kata sekarang ni kadang-kadang kerani, tapi dia ni anak orang kaya. Duit banyak. Bapak dia tinggal duit banyak. Rupanya tak. Dia kahwin dengan pegawai ni, dia kata, isteri dia beritahu, Ustaz, semua kos rumah saya bayar. Motor dia pun saya bayar, Ustaz. Dia hanya beli rokok je. Saya kata, kau, ya astagfirullahalazim, haram kau kahwin seorang lagi. Mana boleh kau buat macam ni? Ustaz, saya bukan kahwin dengan orang biasa-biasa. Dia pegawai, siapkan yang nombor 2 ni pun pegawai juga. Dia nak tanggung saya. Ini dipanggil nikah misyar. Isteri tanggung semua. Saya kata, bang, mana kau punya kelakian? Lah saya tak bagi. Saya kata, saya tak recommend. Kau nak, kau pergi sendiri. Akhirnya dia tak tahu apa jadi. Saya dengar kata setiap dia kahwin, bini dia berkerah juga. Boleh, rumah bayar, kereta bayar, motor bayar, nak tak nafkah lagi. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi Muhammad tunjukkan contoh, baru kita boleh dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nafkah makan minum, itu wajib dah. Nafkah yang lain apa Nabi tak tinggal. Walaupun Nabi itu dia makan dia sikit, tapi itulah yang Nabi bagi pada keluarga dia. Macam perempuan, apa yang perempuan mampu? Suami mampu, katakan suami dia cikgu, maka dia punya nafkah dia sama dengan cikgu-cikgu yang lain. Kalau pensyarah, sama dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Kalau dia businessman, sama dengan businessman yang lain. Berapa dia dapat? RM1,000. RM1,000 itulah duit perempuan. Nafkah ni bukan yang kita makan tu. Bagi nafkah, bagi. Berapa bagi? RM1,000.
1,000 itulah pergi pasar, 1,000 itulah bayar anak punya tuition, 1,000 itulah bayar. Itu bukan nafkah, itu memang dah wajib tanggungjawab. Ni yang bagi ni ikut kemampuan. Kalau suami tu mampu RM100, dia bagi ke isteri, RM100 itulah duit isteri. Macam gaji you all lah. So RM100 tu you all nak sedekah ke masjid, boleh tak? Boleh. Kalau tak, tak boleh. Suami letak ni beli makanan rumah, ambil duit tu tak pergi sedekah ke masjid, tak boleh. Tu duit suami. Tapi kita boleh sedekah duit kita, duit nafkah yang suami bagi secara mutlak. Nak beli tudung, pakai duit tu, boleh. Itu yang Nabi SAW ajar. Tapi berapa ramai yang kita tahu tentang perkara ini? Bagaimana nak dapat syafaat sedangkan keluarga kita pun kita buat? Saya bercakap ni tuan-tuan sebab di keliling saya ni kawan-kawan yang buat kajian tentang kes perceraian yang sangat tinggi. Sampai masuk dalam mahkamah, masuk pula apa yang dicakap dalam mahkamah, dalam parlimen tuan-tuan. Bila hakim tanya, kenapa kamu nak cerai isteri kamu? Oh, sebab punggungnya dah berkerutuk. Sampai kawan saya hakim mahkamah negeri, dia kata apa? Aku kalau tak fikir aku ni hakim, aku suruh dia londehkan punggung dia tu. Aku nak tengok kerutuk ke tidak punggung kau tu. Tengok sampai bengkat tu, ada yang cakap bukan-bukan dalam mahkamah. Itu sebabnya tuan-tuan, macam mana kau nak dapat syafaat Nabi kalau kau dengan akhlak dengan isteri pun berteruk? Kau buka aib isteri dalam laman sosial, isteri pula buka aib suami dalam laman sosial. Macam mana kau nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi kata apa? Innallaha sittirun wa yuhibbus sattar. Allah itu penutup aib dan suka kepada orang yang menutup aib. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Nombor dua, bagaimana Nabi SAW dengan anak-anak, dengan budak-budak. Macam tadi budak-budak, dia panggil kanak-kanak. Cuma sebelum tu Nabi SAW dengan keluarga, Nabi dia tunjukkan contoh pada anak-anak bagaimana Nabi ni kasih kepada keluarga dia. Macam contoh, Nabi bila makan, Nabi akan makan dengan siapa? Dia akan makan dengan Aisyah. Dia akan makan. Dah masuk dah? Lagi 1 minit. Dia akan makan dengan Aisyah. Bila makan, dia tunjukkan contoh. Aisyah kata, Nabi bila dia makan, dia gigit. Dia gigit, dia akan suap balik. Itu yang payah nak buat kita. Itu payah nak buat. Dia kunyah-kunyah buah tamaran, dia kunyah-kunyah, dia akan ambil, dia akan suap. Dari riwayat dia akan suap dengan mulut dia. Wow, ini payah nak buat. Tok Bilal pun tak buat, tuan-tuan. Saya pun tak terfikir nak buat. Sebab bila tengok orang-orang yang pandai, tuan-tuan, yang ikut betul, dia makan dengan isteri, cawan, kongsi. Itu hebat. Antara yang saya tengok, Datuk Kazim dia buat. Dia makan dengan isteri, dia kongsi. Ustaz Azhar dia buat. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, benda tu dah diwujudkan oleh Nabi, cuma kita kena apply. Kita bagi laluan untuk azan, saya sambung sikit insya-Allah untuk kita nampak bagaimana akhlak Nabi yang Nabi tonjolkan kepada kita untuk kita sama-sama kenal insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, perkara kedua, akhlak Nabi ni yang kita kena kenal juga. Dan hari ni kita kena amal sebab zaman sekarang zaman dia zaman fitnah, tuan-tuan. Saya tertarik bila tengok budak-budak ni tadi. Sebab saya sampai-sampai tengok budak-budak ni semayang tak ada main-main langsung. Betul. Bila budak-budak ni diajar untuk tidak main dalam solat, mana you all berjaya lah. Bang, saya pergi ke Palestin lebih 8 kali. Lebih 7 kali dah masuk 8. Ni akan pergi lagi tapi saya tengah tengok keadaan. Sebab Yahudi ni banyak buat masalah. Tambah-tambah orang macam kami yang ada nama dekat negara, dia akan tengok YouTube, Facebook, kita cakap tentang dia, dia tahu. Sebab setiap kali saya 8 kali lah saya duduk dekat border 4 jam tak pernah kurang. Dia torture saya macam tu je. Ustaz Abdul Khairi, tuan-tuan nampak dia garang kan? Jekah sampai rosak semua mic. Sampai sana tak ada. Dia kena jekah, kena halau daripada Palestin. Balik macam tu orang tua tu. Sebab dia tak boleh main-main dengan aku tahu rahsia dia. Tuan-tuan, tahu tak? 8 kali saya bawa, 8 kali kita akan bawa ziarah. Selain Masjid Aqsa tu, of course lah.
Antara tempat yang kami bawa ziarah adalah tempat rumah ibadat Yahudi. Pergi bukan sebab saya percaya Yahudi ataupun umat Islam yang datang nak ikut Yahudi, tak. You learn something. Kamu belajar sesuatu daripada Yahudi. Yahudi, tuan-tuan, produk-produk yang sampai kat Malaysia, Yahudi punya, semua meletup. Betul tak? Saya tak mau sebut nama dia. Semua meletup. Why? Kenapa? Sebab dia didik masyarakat kenal itu produk. Orang kita kalah kat situ. Kita kalah kat situ. Orang Islam kalah kat situ. Kecuali satu produk yang nama Al-Baik. Al-Baik ni dekat Mekah. Ayam goreng yang dibuat daripada, yang memang sedap, dia boleh kalahkan satu produk yang ada saham pada Yahudi. Facebook Yahudi punya meletup. Tengok sekarang ni Facebook ni Yahudi semua ni. Jangan sembang-sembang, oh kita Yahudi. Kau tahu tak Facebook kau tu Yahudi? Tokek dia Yahudi, tapi Yahudi ni Yahudi baik pula. Yahudi yang benarkan untuk guna menyebarkan agama, menyebarkan apa-apa saja yang kebaikan, kecuali membuat jahat. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Fitnah semua tak dibenarkan. Dia akan stop. Tapi pergi sana, tuan-tuan, sampai dekat rumah ibadat orang Yahudi, tuan-tuan nak masuk, pertama tuan-tuan kena baca dia punya. Kita orang selalu, travel agent akan arah. Satu bagusnya di Jordan dengan Palestin, Jordan, Raja Jordan tak benarkan jadi mutawif. Mudah cerita mutawif lah. Mutawif ataupun tour guide. You tak boleh jadi tour guide kecuali you ada master's degree. Minimum master's. Tu masa saya pergi tu, saya bawa, saya dah ada dah. Wajib ambil. Kerajaan Amman, sebab nak masuk mesti melalui Amman, melalui Jordan. Kita akan jalan Jordan dulu. Masuk Jordan, kita kena ambil seorang dulu dia punya tour guide. Masa saya sembah, saya tengok dia punya cara bercampai memang best. Dalam ramai-ramai 8 tu, semua memang orang-orang pandai semua ni. Yang seorang ni lagi best. Saya kata, kenapa dia sedap sangat ni? Tanya-tanya, kau kerja mana sebenarnya? This is my part time. Full time, I am professor dekat UC Jordan. Tempat Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi belajar PhD tu. Dia profesor penuh. Tuan-tuan, dia nyampai ni fakta. Tu menarik tu. Kenapa Palestin jadi macam ni? Kenapa Amman? Kenapa Syria? Memang menarik. Tu sebab kita pergi. Sampai kat sana, tuan-tuan, kita masuk. Kita akan dimaklumkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak masuk dekat rumah ibadat Yahudi ni, pertama, tuan-tuan, wajib pakai kopiah. Kopiah tu bermaksud tutup kepala. Orang dia kopiah macam ni, atas belakang gitu, kecil je. Yang penting ada benda tutup. Kita orang Islam pakai kopiah boleh, pakai topi boleh, whatever, yang penting tutup kepala. Tu ada orang kita Malaysia, dia nak beli kopiah Yahudi. Saya tanya, nak pakai kat mana? Pakai kat Malaysia. Kau kata tak payah, tu Yahudi punya, tak payah. Hanya Yahudi je pakai. Dia nak pakai, nak pimpin atas kepala apa? Kita pakai kopiah kita sudah lah, pakai songkok, okey. Satu. Nombor 2, tak boleh bising. Tak boleh bising. Kita masuk, ya Allah, cantik, bersih, tenang masuk dalam tu. Dia sunyi. Masuk tu nampak orang tu membaca. Yahudi rabai-rabai baca. Gitu baca. Kat dinding. Dia menganak dinding semua boleh. Tu nombor 2. Kita hanya boleh nak ambil video, boleh. Saya ambil video live. Kat Malaysia orang tengok semua. Ribu orang tengok. Sebab orang tak pernah tengok tau rumah ibadat Yahudi ni. Nombor 3, ni yang pelik. Nombor 3 dia kata, dah lah tak boleh bising. Nombor 3, budak-budak dibenarkan masuk. Saya dah confused. Tadi dia kata jangan bising, pada masa yang sama budak-budak ada. Kenapa, tuan-tuan? Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Didik anak-anak tu daripada rumah ibadat. Walaupun Yahudi dia tak bagi orang bising,
Namun dia budak-budak normal. Sebab itu fitrah budak. Macam kita tengok kat luar tu budak-budak main. Standard budak berlari. Mana ada budak dia dah duduk diam-diam je tu. Kalau duduk diam mesti ada something kat otak dia tu. Ya. Isteri saya buat PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kalau pergi kat UK, isteri saya kata, kat UK dia tak ajar anak hafal. Apa tak ada, main terus. Dia baginya logo, apa ni logo pula apa? Lego, main Lego, buat bangunan, buat tu, budak. Di Jepun dia suruh ni, mula-mula sekolah tadika tu, ni susun apa? Selipar. Setiap pagi susun selipar. Selipar terbalik, semua dia betul. Lepas tu kutip sampah. Tu sebabnya dia orang pergi buat haji dekat Mekah. Kawasan orang Korea, kawasan orang Jepun sangat bersih sebab dia orang kutip sampah. Kita buat sampah. Sebab depan saya jemaah minum air oren. Kan beratur jemaah. Nak kencing tak ada apa? Tak ada bilik air ramai. Kita dah pesan dalam bilik air tu untuk mandi saja. Buang air kecil, buang air besar. Dah, jemaah mu mana dia kira ya? Dia basuh ni baju dalam tu. Dah menambung orang menunggu belakang. Lah orang ambil botol kencing. Ikat-ikat patut buang lah tu sampah. Dia jalan letak atas meja. Depan saya ni, jemaah saya yang minum. Ustaz, kenapa rasa lain Ustaz? Saya pun ambil. Bau hancing. Haram mana letak. Memang tak barakah lah dia tu. Mabrur ke apa benda ni? Macam mana? Sama ada saya husnuzon dia terlupa lah atas tu. Tapi kau agak-agak lah. Tengok. Kita sampai itu pun boleh terlepas. Nampak mentaliti kita. Tuan-tuan bayangkan. Yahudi dia benarkan budak-budak ni main. Yahudi ada jemaah dia bawa budak kecil, anak dia, cucu dia, berlari pergi pegang baju rabai. Rabai ni ulama Yahudi lah kan. Dia ni kalau kita bersembang dengan dia tak tengok muka kita pun. Dia tak pandang kita tambah-tambah kita Muslim. Macam tu muka takkan senyum dengan kita. Tapi kalau dengan Kristian dia senyum. Nak bagi tahu, nak ambil gambar ni. I want to take a photo. No. Dia jalan berapa meter ya, pak, datang geng-geng Kristian daripada mana-mana luar negara datang ambil gambar. Elok je. Macam tu kurang ajar Yahudi. Ni masalah aku tak boleh masuk ni. Ni saya fikir banyak saya kutuk dia orang. Memang Yahudi ni kena kutuk, kurang ajar dia orang ni. Tuan-tuan tak percaya, pergilah. Sakit hati tuan-tuan. Rupanya dia didik anak-anak bangsa dia pegang dengan agama Yahudi. Di mana kau berada, kau pegang dengan agama Yahudi. Kita pula larang budak datang masjid. Sedangkan Nabi Muhammad benarkan budak-budak datang masjid. Hasan dan Husain duduk atas belakang Nabi. Bahkan Nabi peluk pula sebelum solat dan selepas solat. Kita halau. Tu macam mak bapak pun kena faham lah. Walaupun Nabi benarkan, kita tahu dah anak kita tu hyperaktif. Kita kena pegang elok-elok. Sembayang duduk kat dinding, lekatkan dia kat dinding, jangan bagi gerak. Kalau hyperaktif, kalau budak yang macam sekarang ni yang kat luar tu kan hyperaktif tu budak baik tu ni semua ni. Ni yang duduk ni lagi baik, yang terdekat dinding lagi baik ni. Ada budak pun celah dinding ni. Mana bapak dia ni? Tengok, bagus ni. Mana dia kacau orang? Budak-budak baik, tengok. Ini tak. Ni marahnya budak tu. Ni anak siapa ni? Ni yang marah tu ustaz. Anak siapa ni? Bising, keluar. Dia budak tu keluar. Mana bapak dia? Tak ada seorang mengaku. Siapa nak mengaku bang? Lepas tu buatlah seorang buat keluar nak terkencing nak buat masuk bilik air. Rupanya anak dia bawa lari keluar. Bang, tak boleh buat macam tu. Nabi tak ajar. Man la yarham la yurham. Kau tak sayang budak-budak, budak-budak takkan hormat kau, kata Nabi SAW. Itu sebabnya kita kena buat baik. Budak nak berlari biar. Saya tak pernah larang budak nak lari. Tanya ni yang rakam-rakam ni, dia orang biasa tengok kan. Budak-budak lari. Saya tak pernah marah. Biarlah entah kau lah. Yang penting kau jangan ambil mic aku. Tu je. Yang kedua, yang lari tu biar budak-budak. Jangan AJK yang berlari. Itu aku marah. AJK kejap pergi sana, kejap kan. Itu memang tak boleh belah saya. Tapi tuan-tuan, ini realiti.
Tapi Nabi SAW dia jaga. Sebab apa? Nak membesarkan anak-anak dia minat kepada agama. Tuan-tuan, saya berhadapan dengan masyarakat. Tiap-tiap hari saya akan bersama dengan masyarakat. Surau paling kecil saya pergi, surau paling mahal pun saya pergi. Nilai surau harga 12 juta. Surau bukan masjid tau. Masuk-masuk kaki jari tenggelam. Cari jari tak jumpa. Sebab terlalu cantik, mewah, kapet jarang guna. Faham kan? Orang tak datang, kapet elok lah. Tapi mewah, sebab dalam kawasan rumah mewah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita jumpa macam-macam. Kalau budak tak ada datang masjid, taman tu out. Kita nak besarkan generasi daripada taman. Taman tak ada masjid, taman tak ada surau, macam mana anak-anak kita nak berkawan dengan orang baik? Kenapa anak kita bila masuk ke MRSM jadi hebat juga? Walaupun dia malas, masuk MRSM jadi rajin. Bila dia pergi ke Ulul Albab jadi rajin. Dia pergi ke asrama penuh dia jadi rajin. Dulu malas sebab environment. Saya nakal, tapi bila dihantar ke Syria, umur saya 12 tahun, 13 tahun, sampai umur saya 22 tahun, saya duduk dengan orang-orang pandai seluruh dunia. Bang, saya kena baca bang. Ulang Quran, kena hafal matan, kena hafal hadis. Orang lain hafal, kau tak hafal, memang tak boleh. Lah environment mengubah saya. Sama lah juga macam anak-anak kita. Environment masjid. Saya tuan-tuan, orang kata ustaz hebat, saya nak jadikan anak macam ustaz. Ya, tapi kita kena mula daripada rumah. Jangan tunggu cikgu ajar. Kesian cikgu, semua kita sub pada cikgu. Kenapa anak ni? Tu cikgu lah. Orang suruh mengajar, dia pergi jual Tupperware. Dia marah ke cikgu. Apa masalah kau ni? Mulakan kat rumah. Sekarang kat universiti dah tak macam dulu. Dulu kalau universiti, orang-orang kita nampak pensyarah bawa beg banyak sikit ataupun bawa buku banyak, anak murid akan tolong, boleh saya tolong angkat bawa ke bilik. Sekarang tak ada. Tercabut bahu pensyarah tu pun dia tak tahu parking pensyarah pun dia letak. Sebab pensyarah bawa kereta Kelisa, dia bawa kereta Mini Cooper. Jadi dia jaga kata, ni kereta pensyarah kan, kereta lah kereta pensyarah yang kena saman. Sebab Kelisa. Mini Cooper tak saman, tak tergamak. Ni bukan, ni pensyarah ni. Rupanya budak. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, itu realiti. Ada seorang profesor dekat universiti, dekat UKM. Dia ni dah tua dah, dah 30 nak pencen dah. Dah pencen dah pun. Dia zaman Datuk Harundin lagi dia dah ada. Makcik ni orang perempuan. Tahulah pensyarah ni tuan-tuan, dia tak pandai sangat nak bergaya sangat. Otak dia fikir nak isu negara lah apa semua. Sebab pensyarah ni dia tak sama macam cikgu. Cikgu ni 100% mengajar. Kami ni mengajar 30% je. Yang lain research, cari duit, buat penyelidikan juta-juta. Macam mana nak fikir ni? Ni masalah anak-anak, budak-budak. Kalau dalam pengajian Islam kita tengok sekarang ni masalah budak-budak tak pandai baca Quran. Kenapa? Kena kaji ni. Lepas tu kena turun padang, kena cari duit, juta lah kena main duit macam tu. Tapi tuan-tuan, dia orang tak sempat tu. Masuk dalam lift, boleh budak-budak tanya, makcik nak tengok anak ke kat sini? Zaman kita, satu fakulti kita kenal pensyarah tu. Sebab saya pernah belajar di situ juga, masters. Saya kenal semua pensyarah di semua jabatan. Sebab apa? Kita nak kenal ulama, guru-guru kita, walaupun dia tak mengajar kita. Tapi tuan-tuan, itulah realiti. Sebab apa? Sebab kita tak mula daripada rumah. Contoh yang kedua, kita nak dulu anak-anak pandai, biar minat pada agama. Kita didik tak anak-anak minat pada agama dengan menonton program-program agama? Tanyalah ustaz. Forum Perdana. Saya dulu wajib tengok Forum Perdana walaupun aku nakal. Nakal tuan-tuan, tak usah sembang. Kalau saya cakap bab nakal, tanya mak saya. Mak saya hidup begitu. Arwah ayah dah meninggal lah. Dia hantar ke Syria sebab nakal lah. Cuba sekarang budak nakal, kau tak payah sembang sebab aku nakal dengan kau lagi. Katak tu saya bunuh macam tu je. Saya bom katak tu dengan apa? Dengan mercun. Mercun Cina tu, aku lipat-lipat masuk mulut dia. Pecah, jahat tuan-tuan. Bila saya baca hadis dekat Syria, baca hadis binatang-binatang yang kita sakiti, yang kita zalimi akan datang di akhirat, minta hak dia di akhirat. Saya menangis.
Masa itu yang ngajar saya Syekh Abdul Qadir Arnaud, seorang muhaddis, ulama hadis dekat Syria. Saya menangis depan kuliah, dalam kuliah tu saya nangis. Syekh nak tanya macam mana? Duduk lap kan. Wallahi laqad qataltu katsiran min al-tafadi'. Ya Syekh, aku masa muda, kecil-kecil dulu, aku bunuh banyak katak-katak. Semua aku bom. Syekh, masya-Allah. Ara'akallah, semoga Allah jaga kamu. Tapi percayalah, sebab sekarang kamu dah insaf, kamu dah taubat, saya yakin katak-katak tu semua dah maafkan kamu. Sebab sekarang saya tak bunuh binatang dah. Cuma katak saya halau-halau keluar, saya tak bunuh dah. Sebab apa? Saya dah pernah bunuh dah dulu. Sekarang ni budak nak jadi jahat, bunuh katak. Aku bunuh teruk lagi. Kau jangan tipu akulah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, zaman dah berubah. Ayah saya diwajibkan tengok forum perdana. Masa tu zaman Ustaz Haruddin. Ustaz Haruddin kan? Ustaz Harun, Ustaz Ismail Kamus, almarhum. Oh, masa tu forum perdana memang top lah. Tuan-tuan tahu, kami wajib. Ayah saya selalu dia tengok TV tu, dia akan kata, jadilah macam Ustaz Harun. Saya kata apa? Papa tak boleh. Darjah 3 Papa dah berhentikan saya sekolah. Papa suruh saya menghafal Quran. Macam mana nak jadi Ustaz Harun? Dia pensyarah universiti. Macam Ayah Suk. Macam Ayah Suk ni macam bapa saudara saya. Dia profesor matematik dekat UPM. Dia hebat. Sebab dia belajar sampai habis ada SPM. Saya duk pegang SPM tu dulu. SPM. Tapi arwah ayah kata tak apa. Papa doa jadi begitu. Tuan-tuan, berkat doa seorang ayah. Doa. Tengok. Alhamdulillah. 2006-2007 saya mula duduk di kerusi forum Datuk Haruddin. Hari ni saya mengajar subjek yang Datuk Haruddin mengajar dekat universiti UKM dulu. Dan yang paling saya terkejut, bilik saya duduk hari ni, sebab PA Datuk Haruddin baru pencen je. Dia kata apa? Ustaz, inilah bilik yang Ustaz duduk ini, timbalan dekan sekarang ni, inilah bilik Profesor Datuk Dr. Haruddin. Berkat doa seorang ayah. Itu sebabnya tuan-tuan, bila bawa anak-anak dalam masjid, kita dekatkan mereka dengan agama. Doa mak bapak, doa orang ramai, insya-Allah kita akan berjaya. Cuma biasa-biasakanlah dengan masjid budak-budak ni. Cuma kita orang yang JK masjid kena fikir sesuatu lah. Macam mana nak tarik budak-budak ni datang masjid? Kena buat sesuatu. Anak saya sekarang ni tingkatan 5, yang nombor 2 tu. Hari Khamis memang tak boleh makan. Dia tak akan makan dengan family kat rumah. Hari Khamis saya kacau dia sebab dia akan makan dekat surau. Daripada dia sekolah darjah 6 lagi. Sebab surau tu pandai. Hari Khamis hari makan sup. Baca Yasin dia akan sup. Jadi dah jadi satu trend tau. Setiap malam mesti ada sup. Sup A, sup B, seekor sup. Jadi budak-budak ni suka tuan-tuan. Ramai makan jemaah. Tu sebab surau rumah saya tu besar daripada ni sampai belakang kan. Lepas tu ada kiri kanan. Subuh penuh dalam, kiri dan kanan. Subuh. Masjid pun sampai 10 soft. Sebab kami membina budak-budak daripada kecil. Daripada mula kami duduk situ, bina budak-budak datang masjid semua. Percayalah satu hari nanti 8 ke 10 tahun nanti, budak-budak ni lah yang akan penuhkan surau masjid. Tuan-tuan, percayalah saya suka tengok tadi. Sebab kita dah tengok Yahudi, dia berjaya, dia buat macam tu lah. Dia masukkan dalam kepala, biar anak-anak dia ingat Yahudi di mana kau berada. Itu sebab dia orang pecahkan orang Yahudi pergi ke sebelah sana bahagian ekonomi. Dia pergi sana bahagian politik. Dia hantar ke belah-belah Arab untuk jadi orientalis. Orientalis ni dia akan kaji sejarah-sejarah Islam, hadis-hadis, tafsir Al-Quran untuk mereka rosakkan anak bangsa kita. Itu yang jadi pada kejatuhan Osmaniyah. Itu banyak cerita tuan-tuan. Itu nombor 2. Nombor 3, yang terakhir, bagaimana Nabi SAW tu hebat. Muslimin muslimat, Nabi SAW tu jadi hebat dan dihormati kerana akhlaknya. Kana Rasulullah SAW asyaddun nas ibtisama. Nabi ni sangat suka senyuman. Nabi tak ghalis, tak garang. Tapi Nabi garang bila orang main kat agama. Orang main kat agama, tiba-tiba dia nak tafsirkan ayat Al-Quran ikut kepala dia. Tak boleh. Ni zaman sekarang ni pelik-pelik ni. Tafsirkan ayat Quran ikut ayat dia, kepala dia, tak boleh. Nabi SAW ni, pertama dia suka senyum.
Senyuman itu yang Nabi ajar, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu kepada kawan kamu itu sedekah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ini terlalu keras. Bila kita keras, macam mana orang nak dekat dengan kita? Sebab bila kita keras, dia akan datang sifat-sifat yang tak elok. Antaranya takabur, antaranya sum'ah, suka orang puji. Orang tak puji kita marah. Yang ketiga, riak. Kita rasa kita hebat, habis. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi dia suka senyum. Dia suka rapat dengan budak-budak. Dengan budak-budak Nabi suka buat baik. Nabi main dengan budak-budak. Nabi pegang kepala anak yatim. Bagaimana dengan orang tua? Lagi-lagi Nabi SAW baik. Sebab Nabi SAW dia rapat dengan anak-anak bangsa dia dekat Mekah dan Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi nak syiarkan Islam. Bila syariat itu ada dalam jiwa anak-anak kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam jiwa generasi kita, tuan-tuan, itu sebab Madinah boleh berjaya. Boleh keluarkan Yahudi daripada Mekah dan Madinah. Tuan-tuan bayangkan Madinah tu orang Yahudi monopoli. Macam mana bila Nabi masuk dia boleh keluarkan geng ni? Sebab apa boleh keluar? Sebab Nabi menyatu padukan orang Islam. Kita mencari balah antara orang Islam. Itu salah kita. Mana tempat penyatuan? Masjid Quba. Masjid Quba. Nombor 2, Masjid Nabawi. Tu masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan janganlah cari jalan nak bergaduh. Dalam kita ni, cuba di Malaysia, sultan-sultan tak benarkan jadi pentas politik. Betul tak? Dalam ni macam-macam ideologi ada, percayalah cakap saya. Kan? Tak payah pergi jauh, tengok dalam WhatsApp group je. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Bang, dalam masjid tak boleh bang. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab politik akan berubah. Percaya cakap saya, berubah. Dulu kawan, hari ni tak kawan. Hari ni kawan, hari ni tak kawan. Percayalah, tahun depan kawan balik. Pening kita. Cuba jangan jadikan asas penyatuan itu dalam isu politik, tapi masjid, agama. Agama yang menyebabkan kita bersatu padu. Sebab Nabi dia boleh tarik orang muda menghormati orang tua. Orang tua menyayangi anak muda. Man la yarham la yurham. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bab jual beli, dalam bab bisnes. Sahabat berjaya. Siapa yang Nabi letak mentor dia? Abdul Rahman bin Auf. Kalau ikutkan orang Madinah marah ha? Kalau ikut kan, kau datang daripada Mekah, kau letak orang Abdul Rahman bin Auf yang datang Mekah. Who is that Abdul Rahman bin Auf? Siapa ni Abdul Rahman bin Auf? Kau letak nak suruh jadikan contoh. Come on brother. Tapi macam mana sahabat boleh ikut? Sebab pertama, Nabi memilih seseorang itu mengikut kemampuan dia. Abdul Rahman bin Auf, orang kenal dia. Bila dia datang, dia ubah. Dia tunjukkan sebagai malim. Dia panggil malim ni ketua lah. Dia letak dalam bab bisnes. Malim dia adalah Abdul Rahman bin Auf. Tu sebab bila Abdul Rahman bin Auf datang, orang Madinah tanya, yang disatukan. Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, engkau tak ada duit, aku ada duit, kau ambil sebahagian daripada harta aku. Nombor 2, aku ada rumah, kau ambil satu rumah untuk kau, satu rumah aku punya. Nombor 3, kau tak ada isteri, aku bagi isteri, aku ada ramai isteri. Aku ceraikan seorang, kau ambil yang mana yang kau nak. Ada tak Abdul Rahman kata boleh? Dia tak. Tengok akhlak tu. Bila kau meminta, orang tak suka. Abdul Rahman dia tak minta. Dia kata apa? Aku tak nak semua tu. Isteri kau simpan, aku tak nak. Yang aku nak, dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Tu yang dia pergi pasar tu, dia tengok. Di sini Nabi ajar. Sebab Nabi letak orang-orang ni semua yang nak, mereka yang belajar daripada Nabi SAW. Sebelum kau buat apa-apa, kau kaji. Buat penyelidikan. Nak bisnes, kena buat penyelidikan. Ni dipanggil minda penyelidik. Jangan tunggu jadi pensyarah baru nak jadi penyelidik. Tak, kita boleh buat penyelidik. Macam contoh, tuan-tuan tengok orang taman tuan-tuan ni dia suka apa? Macam kuliah bulanan kan. Kita kaji kat situ, dah boleh lah. Tuan-tuan tengok, dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak kuliah bulanan, apa yang orang taman kita suka? Kuliah bulanan, apa yang paling ramai? Yang ramai orang datang?
Subjek apa? Sirah. Sirah. Oh, hebat ni. Jarang orang minat sirah ni. Katakan sirah ramai kan, kat situ kita tarik orang, dan kita gunakan crowd yang ada itu untuk membuat sesuatu yang baru. Buat kajian. Abdul Rahman bin Auf dia pergi, dia buat kajian. Itu yang Nabi buat, itu yang Nabi belajar, itu yang Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar, dia tengok orang tu jual ni, orang ni jual ni. Dia tengok apa yang paling kaya. Kalau buat bisnes tu, tengok Yahudi kaya, jual unta, jual kenderaan. Sekarang tuan-tuan tengok kat Malaysia, yang kaya-kaya semuanya bermula dengan kenderaan. Tan Sri Azman, Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, Tan Sri Nazar, Tan Sri apa? Almarhum Nasimuddin. Tan Sri Yahya. Semua kenderaan. Zaman Nabi lagi, Yahudi dah kaya dah dengan kenderaan. Tapi Abdul Rahman boleh tarik itu kekayaan masuk kepada orang Islam. Sebab Yahudi dia jual unta saja, tali dia tak jual. Tali beri dia lain, pergi kedai Yahudi lain. Abdul Rahman tak. Dia buat kita beli kereta, steering tak ada. Satu hal nak pergi tarik steering pula, nak pilih steering tak. Sekarang dia buat balik. Dia buat satu kereta, unta, siap dengan tali, warna-warni pula tali dia. Tengok, siap ikat lagi, dah kali orang beli ke dia. Lepas tu Nabi pula ajar sahabat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Memang Yahudi murah, tapi kau beli dengan orang Islam ni mahal sikit tak apa. Yang penting amanah, akad dia jelas. Daripada situ zakat keluar. Betul tak? Kita contoh tolong orang Islam kita, bisnes. Duit itulah yang dia akan bayar zakat kepada negeri Selangor. Itulah yang dia akan bayar zakat kepada wilayah persekutuan. Sebab kita bantu dia. Tapi kalau bisnes dia lengkok, macam mana tuan-tuan? Sebab Nabi ajar cukup cantik, at-ta'awun. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, tolong menolong. Macam contoh tuan-tuan buat program ni. Kalau kita tak datang ramai macam ni, apa akan jadi tuan-tuan? AJK boring lah. Tak payah buat lah, sia-sia ni. Tapi bila kita buat, dapat sokongan, bang, percaya dia akan buat lagi lepas ni. Akan buat lagi. Program kena buat. Musuh Islam, dia buat program, orang datang bang. Tengok, apa ni, Blackpink. Kena bayar tu. Kena bayar. Tapi, orang datang sampai habis tiket. Saya jumpa kat airport. Dia orang ni on the way nak pergi Mekah. Sementara tunggu dah check in, Blackpink keluar. Berlari, jumpa, salam, cium tangan. Ada yang siap selfie lagi. Dia lupa yang dia tu on the way nak pergi umrah. Dia kira apa yang penting Blackpink dulu. Tengok dia punya mentality. Sebab kita kena buat sesuatu, tuan. Kita jangan nampak enteng, tapi inilah yang musuh-musuh Islam kita sedang buat. Sebab Nabi dia suruh kita saling tolong-menolong. Tambah-tambah untuk masjid, buatlah. Datuk mungkin macam-macam plan nak buat. Ni, pasang aircon. Saya selalu bagi contoh aircon lah paling mudah. Sebab ada setengah masjid dia tak ada aircon lagi. Nak buat aircon gaduh bang. Gaduh. Percayalah, yang cari gaduh tu semua bukan geng datang masjid pun. Bising, aircon sejuk nanti, duit habis bang. Buat dulu. Sekarang ni semua dah ada aircon. Rumah kita pun ada aircon. Ni boleh duduk lama ni sebab aircon. Cuba tak ada aircon, semua nak balik ni, aku pun balik. Panas. Betul tak? Bang, bila ada aircon, percayalah, orang akan datang. Dan orang akan sumbang lagi. Oh, duit kita dah ber-aircon lah, alhamdulillah kita sumbang lagi. Percayalah tuan-tuan, ini yang terbukti. Bila kita buat, bila Nabi ajar untuk hidupkan sesuatu institusi ataupun tempat ibadat tu, percayalah Allah akan bantu kita balik. Yang penting saling tolong menolong. Jangan kita condemn takkan selesai masalah. Musuh Islam happy bila kita condemn each other. Nampak? Itu jelas. Saya nak cerita panjang pun sebab masa terhad. Kalau nak cerita semua fakta, tak boleh juga. Ni bukan tempat untuk semua fakta. Sekarang ni saya tengok kawan-kawan saya, profesor-profesor duk cerita tentang kenapa beras naik turun. Dia cerita terlalu fakta. Masuk dalam grup-grup. Saya ada grup kampung, ada masuk grup. Dia orang tanya lagi, ni prof ni cakap apa? Tak faham langsung.
Tak faham langsungnya. Sekarang ni aku beli beras RM48 sekarang ni. Aku cakap apa? Saya tak tahu, bukan bidang saya bab beras ni. Kan? Bidang saya agama, tapi saya kata, maknanya masyarakat dalam WhatsApp group pun dia tak nak yang tinggi-tinggi sangat. Dia nak sekarang ni macam mana solusi? Apa solusi? Tu bab Nabi SAW. Pertama, Nabi ni dia pemurah untuk senyuman, ditarik orang untuk rapat. Nombor dua, Nabi SAW dia nyatu padukan dengan saling bantu-membantu. Dan nombor tiga, Nabi Muhammad SAW sifat dia mencari solusi, cari penyelesaian. Jangan datangkan masalah je, cari penyelesaian. Apa masalah nak selesaikan? Apa masalah kat taman kita lagi yang tak selesai lagi? Cari jalan-jalan, cari jalan penyelesaian. Bila selalu cari penyelesaian, itulah yang Nabi SAW selesaikan banyak masalah fekah-fekah yang ada pada hari ini. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, 3 sifat Nabi Muhammad SAW yang kita boleh ambil. Pertama, dengan akhlak dengan keluarga. Sebab dengan keluarga ni pun kita risau. Sebab segala maksiat bermula daripada keluarga. Ni terbaru akhbar harian Metro keluarkan saya 2 minggu lepas. Budak-budak muda ambil upah melayan perempuan-perempuan. Perempuan ni isteri orang semua, ataupun yang tak ada isteri orang, dia layan online. Online ni maksudnya layan telefon. Makcik telefon, saya bosan, kat rumah saya tak ada orang, suami saya tak balik. Dia layan 1 jam bayar, 2 jam bayar. Minimum pendapatan dia orang sebulan 3,800, maksimum 50,000. Tak payah jadi profesor, tak payah. Kau layan je nafsu-nafsu makcik tu. Lepas tu makcik tu siap tawar-menawar lagi. Boleh tak tidur dengan saya malam ni? Dia kata apa? Berapa boleh bayar? 300,500. 300,500 bukan main level. Level saya 3,000. Level saya 1,000. Wow! Kat situ dia boleh reject. Sebab geng-geng Metro ni, harian Metro ni, dia orang buat kajian, research. Dia telefon 5-6 orang budak-budak yang buat benda tu, dapat maklumat. Jadi macam mana nak selesai? Tu kita kena keluarga, kena pantau anak-anak kita. Tambah-tambah anak-anak yang sikit handsome tu, risau tuan-tuan, kan? Handsome, makcik-makcik happy, follower dia pun ramai. Jadi tu sebab kena hati-hati. LGBT pun sama juga, bermula daripada rumah. Semua kita kena mula daripada rumah. Tu sebab Nabi kata khairukum li ahli. Mulakan penjagaan keluarga daripada rumah. Bila kita ikut, insya-Allah keluarga kita selamat. Biar kita tegas sekarang, baca Quran, datang masjid. Memang anak kita menangis datang masjid ni, biar dia menangis sekarang, kita tengok dia menangis sekarang, daripada kita menangis di masa depan. Na'udzubillah min zalik. Nombor 2, tuan-tuan, dengan anak-anak muda. Macam mana kita nak dekat dengan anak muda? Buatlah macam-macam program yang dekat dengan anak muda. Program masjid jangan asyik kejap-kejap solat jenazah. Program jenazah, semua mati punya. Budak-budak ni takut mati dah. Kena buat program lain pula. Memasak ke, kan? Memasak anak-anak. Sekarang ni masalah budak-budak muda ni tak pandai masak. Cari time, college cuti, buat program masak. AJK keluar duit, masak. Ajar budak-budak muda yang kat universiti tu masak. Antara contoh anak aku tak pandai masak, dia dapat buat goreng telur pun dia masuk dalam grup. Alhamdulillah, kakak berjaya. Berjaya apa kak? Telur dadah. Itu mak dia bising. Dia cuti kan, ajar masak, buat tu, buat ni, macam-macam. Ni memang. Jadi kalau dia ramai-ramai geng-geng dia, lain sikit. Dia budak-budak muda kan. Kat sini semua perempuan pandai masak ke? Ada grup masak. AJK yang hebat, pengurusi yang hebat. Sambung Datuk tahun depan. Tapi nak bagi tahu, bagus tu. Maknanya dia ajar. Sekarang ni ada setengah-setengah tempat sampai tak tahu langsung. Anak murid saya, kalau ada 50-60 orang, saya tanya berapa orang pandai masak mi kari, kari mamak. Semua tak tangan. Ada ustaz, grab je. Kedai mamak kalau kita buat semua, kedai mamak nak jual apa? Ayat dia. Tak apa, kita buat dalam bentuk tu. Macam Datuk dah buat, tu bagus tu. Tu patut ramai budak-budak muda perempuan kat depan ni. Alhamdulillah. Yang lelaki apa benda pula? Yang lelaki nak buat apa? Nak buat apa? Kau nak apa masa surau ni buat?
Kau orang sini ke orang luar? Orang sini. Apa yang kau nak suruh buat? Sekarang ni saya akan minta Datuk buat. Apa yang kau nak? Masak. Kau biar betul kau. Jangan minta masak pula dah. Dia nak masak. Buat geng lelaki pula masak. Kan? Ada juga. Wah, tengok. Join lah. Kau tak join? Join. Tengok. Buat satu program yang budak-budak lelaki pun minat. Buat. Mungkin buat geng motor ke, kan? Motor memang nampak pelik. Datuk tu pasal naik motor juga, belilah motor tu, ikut budak ni kan. Macam Ustaz Zahar Idrus, kenapa dia ramai budak-budak muda? Sebab dia naik basikal, budak-budak suka basikal. Dia sembang bab motor, mak rempit yang mati gila, rempit. Dia nak mati dalam rempit. Dia pun kalah dengan Ustaz Zahar punya cerita. Ustaz Zahar sampai dia tahu apa dalam pelak tu. Mak rempit sejati ni pun tak tahu apa dalam pelak tu. Kau jangan main. Tu dia buat dia boleh main dengan budak-budak muda. Tu nombor 2 lah. Kita kena fikirlah macam mana. Macam kami pun buat benda yang sama juga. Kita cuba tarik orang muda masa main bola, surau. Kita orang masjid kita, bukan masjid surau lah, sebab ramai sangat. Buat skrin tengok bola tiap-tiap malam. Semua lepas tengok bola tahajud, sebelum tengok bola tahajud. Semua tahajud minta doa apa? Minta biar menang dia punya tim. Lantak dia lah yang doa apa pun. Yang penting dia nak Brazil lah apa. Allah semayang tahajud semayang tak makbul. Brazil kalah. Lantak dia lah. Yang penting kita buat je tu. Ramai orang. Penuh budak-budak. Sebab rumah-rumah dia orang ada yang tak dapat. Dia tengok ramai-ramai lain. Dan nombor 3, kita kena fikirlah sama-sama macam mana nak rapatkan hubungan kita orang tua-tua ni pula. Kan? Buatlah sesuatu insya-Allah. Jadi semoga Allah Taala merahmati kita. Seperti macam saya katakan, pukul 9 saya berhenti, tepat pukul 9. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Maafkan saya Datuk kalau ada gurau-gurau, dia santai-santai lah. Kalau nak serius, datang UKM. Jadi saya bagi kuliah, lagi serius. Tapi apa yang penting kita sama-samalah buat benda yang Nabi suka. Jangan buat benda yang Nabi tak suka. Antara benda yang paling Nabi tak suka, apabila kita memecah belahkan umat Islam. Taman kita ni yang terbaik dah. Jangan kita pecah belahkan, fikirlah yang terbaik insya-Allah. Saya doakan yang terbaik untuk jemaah surau kita ini. Semoga tuan-tuan dan puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masuk dulu, tuan-tuan tariklah saya kalau nampak kat luar. Sebab kami ni antara yang paling payah masuk syurga. Dia ada beberapa orang yang paling payah. Pertama, ulama paling payah. Sebab Allah sebut lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau cakap kau tak buat? Tu yang paling bahaya. Tu saya takut. Kita suruh sembahyang duha, kita sembahyang duha. Kita suruh orang tahajud, kita kena tahajud. Kita suruh orang derma, kita kena banyak derma. Tu kita kena buat. Kita suruh orang sihat, kita pun kena sihat. Nombor 2, pemimpin. Tu YB tu paling lambat masuk syurga tu. Sebab janji mereka banyak dicapati sebenarnya. Bukan ditepati, dicapati. Bukan YB di Malaysia, YB di Uganda tuan-tuan. Kita tak ada masalah. YB kita, apa yang dia cakap semuanya betul. Betul dalam mimpi semua tuan-tuan. Itu 2. Nombor 3, pemimpin. Tak kira pemimpin masyarakat, pemimpin surau, pemimpin negara, negeri, whatever, semua pemimpin. Dipanggil Al-Umara. Nombor 3, orang kaya. Payah. Lagi banyak kau duit, lagi payah kau nak masuk syurga. Lagi payah. Jadi kena beringat. Yang paling mudah orang miskin. Orang miskin senang masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada apa nak dihisap. Orang kaya macam-macam lah. Lari cukai kena juga. Lari zakat pun ada. Tu buat negeri Selangor masuk khutbah. Sepatut yang bayar zakat 1.3 juta. Yang bayar 300,000 je, 1 juta hilang. Tak dapat dikenal pasti. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama buat yang terbaik lah. Semoga Allah merahmati kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.